Ya, mohon mutekan semua device-device anda semasa sesi pembelajaran kecuali jika untuk menjawab soalan ataupun ingin membuat pertanyaan. Kedua, mohon pelihara aurat anda semasa sesi pembelajaran ataupun offkan video device-device anda. Sekian, terima kasih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini tanggal 13 Syaban 27 hari bulan 3, pertemuan kita buat kali yang ke-9 pada pagi ini. Alhamdulillah, sekali lagi Allah SWT memberikan keizinan kepada kita. Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita rahmat kepada kita untuk kita mengisi, untuk kita menggunakan umur kita, menggunakan waktu yang ada ini untuk sama-sama kita mendalami suratul Al-Fatihah. Semoga pengisian ini dengan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon dari Allah untuk memudahkan pelajaran kita, menambahkan kefahaman kita. Kita niatkan diri kita, niatkan pertemuan kita semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mohon Allah memberkati ilmu kita pada pagi ini, seperti mana yang didoakan oleh Nabi SAW setiap pagi. Nabi selalu minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, engkau kurniakanlah kepada aku ilmu yang bermanfaat. Dalam masa yang sama, kita doa kepada Allah supaya Allah memberikan kita rezeki yang baik. Dan yang paling penting, kita minta kepada Allah supaya Allah Ta'ala menerima amal kita. Sebab apa yang kita buat ini, Allah janji akan memberikan pembalasan. Jadi ganjaran dan pembalasan itu ia bergantung kepada niat kita. Kalau kita ikhlas semata-mata kerana Allah, Allah akan berikan ganjaran dan ilmu itu akan sampai kepada kita. Kita masih lagi pada pagi ini membincangkan pada ayat yang kedua dalam suratul Al-Fatihah. Ayat yang kedua ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang kedua ini dimulakan dengan alhamdulillah. Alhamdulillah merupakan ucapan kalimah yang menunjukkan kita memuji Allah dengan segala bentuk, segala jenis pujian. Yang mana bentuk dan segala pujian itu hanyalah layak, hanyalah berhak diucapkan kepada Allah. Sebab itu ada perkataan lillah, bagi Allah. Bagi Allah itu apa? Alhamdu. Bagi Allah itu apa? Alhamdu, iaitu segala pujian. Dalam ayat ini, kita belajar pada minggu lepas, kalau kita baca terjemahan ayat, kita mendapati Allah memuji dirinya sendiri. Sebab ini adalah firman Allah. Ini adalah kalimah Allah. Maka Allah memuji dirinya sendiri. Apabila Allah memuji dirinya sendiri, ia memberi maksud kepada kita
Kalau Allah memuji dirinya, maka kamu hamba sepatutnya, semestinya memuji-mujilah Allah Subhanahu wa taala. Nak puji macam mana? Alhamdulillah, segala bentuk puji-pujian. Dalam ayat yang kedua ini, kalau kita sambung kepada kalimah Rabbil Alamin, maka kita akan mendapat jawapan. Allah memuji dirinya kerana apa? Okey. Kalau kita nak kaitkan dengan ayat yang pertama, okey, segala puji bagi Allah, kalau kita nak kaitkan dengan ayat yang pertama, maka Allah memuji dirinya kerana pada ayat yang pertama, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Nampak tak kalau kita nak kaitkan dengan ayat yang pertama, kalau ayat pertama kita dah baca sebelum ini, Allah telah memberitahu rahmatnya luas. Rahmatnya tidak mengenal, rahmatnya tidak terhitung banyaknya. Sama ada bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka ayat kedua Allah memuji dia kerana Allah itu memiliki rahmat yang luas. Allah Subhanahu wa taala dia memuji dirinya pada ayat yang kedua, kita ambil Rabbil Alamin. Rabbil Alamin kita nak sambung pada pagi ini. Maknanya ayat kedua, Allah memuji dirinya kenapa? Kerana dalam ayat 2 ada jawapan dia. Allah segala puji bagi Allah. Kenapa? Kerana Allah itu Rabbil Alamin. Kerana Allah itu adalah Rabb semesta alam. Okey, Allah memuji dirinya kenapa? Kerana dia itu adalah Rabb semesta alam. Jadi untuk lebih menghayati tentang Rabbil Alamin, Rabb semesta alam, maka kita kena ulas pada pagi ini apakah makna Rabb dan apakah makna Al-Alamin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya minta tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat. Okey, kena tengok buku yang dijadikan sebagai nota. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan buka muka surat nombor 77 di dalam buku. Tengok dalam buku muka surat 77. Kita nak ulas sekarang ni tentang apakah maksud di sebalik kalimah Rabbil Alamin. Ya, sebab Allah memuji dirinya kerana dia adalah Rabbil Alamin. Apa itu Rabbi dan apa itu Al-Alamin. Okay, kita mantapkan untuk pemahaman ayat yang kedua. Okey, buka muka surat 77. Sekejap ya, saya lajukan tengok mana muka surat 77 ni. Baik. Okey, dah jumpa? Ada nampak? Alhamdulillah. Kita tengok. Apa makna Rabbil Alamin? Okey. Muka surat nombor 77, kita mengambil pelajaran daripada ulasan Al-Imam At-Tabari. Okey, apa makna Ar-Rabbu? Di sini Rabbil Alamin. Okey, apa makna Ar-Rabbu? Dekat ayat ni kita terjemah dia sebagai Rabb. Kalau kita baca terjemahan Quran yang ada, diterjemah sebagai Tuhan. Betul. Rabb itu memanglah Tuhan. Tetapi perkataan Rabb, huruf Rabba, Rabb, dia ada makna yang lebih khusus. Bukan sekadar Tuhan, tetapi dia ada makna yang lebih khusus. Sebab tu dalam terjemahan dalam buku ini, kami menterjemahkan menggunakan perkataan Rabb itu juga. Okey, apa itu Rabb? Okey, Rabb, kalau siapa yang biasa berdoa, menggunakan doa di dalam Al-Quran, biasa tuan-tuan dan puan-puan akan selalu guna perkataan Rabbi ataupun Rabbana. Kan, contoh kita baca doa Rabbi zidni ilma. Kan, ya Rabbku, tambahkan kepada aku ilmu. Kadang-kadang kita baca doa yang masyhur sangat orang baca, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan? Dia sebut Rabbana atina tu, tetapi dia faham tak apa makna Rabbana? Ya Rabb kami. Jadi hari ini
kita akan mencerahkan lagi makna Rabbu itu apa. Kata Al-Imamu At-Tabari dalam tafsir dia, tafsir Tabari, kata Al-Imamu At-Tabari perkataan Ar-Rabb, Rabb dalam bahasa Arab, okay, kita tengok maknanya apa, mempunyai beberapa maksud. Ada beberapa makna. Seperti makna Rabb ini dalam dari sudut penggunaan bahasa Arab, dia bermakna as-sayyidu, iaitu tuan yang ditaati. Okey, kalau sebut Rabb, orang Arab faham, ia juga merujuk kepada al-muslih, iaitu orang yang memperbaiki. Kalau al-muslih orang memperbaikilah, tetapi kalau dikaitkan dengan Allah, Allah Ta'ala inilah yang sebenarnya yang memperbaiki, yang mendidik. Sebab itu guru kita, cikgu-cikgu kita, teacher-teacher kita, kita panggil dia murabbi. Kita biasa dengar perkataan tarbiyah. Tarbiyah itu kalau bahasa Melayu pendidikan, ada dekat dengan perkataan rabba. Jadi kalau dalam bahasa Arab sebut rabbu mereka faham. Rabbu dikaitkan dengan makna as-sayyidu, iaitu tuan. Rabb juga bermakna al-muslih, yang memperbaiki. Dan apabila sebut Rabb juga ada kaitan dengan al-malik, iaitu pemilik. Okey, pemilik. Okey, ada 3 makna dari sudut bahasa Arab. Okey. Maka kata Al-Imam At-Tabari, dia kata oleh sebab itu dia kata ungkapan Rabbul Alamin bermaksud Allah itu, dia tu maknanya Allah merupakan Tuan apa? Tuan yang ditaati oleh mereka. Maknanya Imam Tabari kata apa? Okey, kejap saya kena kontrol suara ni. Okey. Imam Tabari dia kata, kalau kita hayati, amati ayat Rabbil Alamin, Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa Allah itu adalah Tuan daripada segala tuan yang perlu ditaati. Tuan ni kalau bahasa viral kita, bahasa kita mudah, kita kata boss. Orang kata yes boss kan, kita kata yes boss, ya tuan, apa nak buat? Okey, rupa-rupanya dalam banyak-banyak tuan yang kena dengar, yang kena taati adalah Allah. Sebab Rabbu itu dia bermakna as-sayyidu, iaitu tuan. Jadi Al-Imam At-Tabari dia buat kesimpulan, kalau Allah kata dia Rabbil Alamin, bermakna dia nak bagi tahu kepada kita bahawa dia itu adalah Tuan yang mesti mereka kena taat. Tak boleh bangkang, tak boleh bantah, tak boleh buat apa sekalipun kerana dia adalah Tuan. Okey. Lepas tu pula yang kedua kata Imam At-Tabari, kesimpulan dia kata Allah itu Rabbil Alamin, maknanya Allah itu adalah Allah itu apa? Allah itu adalah yang memperbaiki urusan. Maksudnya yang perbaiki urusan, maksudnya Allah Taala ni sebenarnya dialah sebenarnya yang mendidik kita. Allah sebenarnya dia adalah guru kita yang paling utama sekali. Allah lah pendidik kita yang mendidik hamba-hambanya. Macam mana Allah didik hamba-hambanya? Macam mana Allah Ta'ala nak mengurus urusan hambanya? Maka Allah Ta'ala mendidik hamba-hambanya melalui syariatnya, melalui agamanya. Sebab itu, kalau macam kita kan, mak ayah kita hantar kita ke sekolah. Kita semua menghantar anak-anak, menghantar cucu ke sekolah. Kenapa hantar cucu ke sekolah? Sebab kita nak cucu kita jadi orang yang pandai, orang yang tahu buat kebaikan, orang yang berbakti. Maka kita semua sebenarnya di alam ini, kita semua ini yang mendidik kita sebenarnya, yang mentarbiah kita sebenarnya adalah Allah. Cara Allah
Allah mendidik kita, memperbaiki urusan kita, mengurus urusan kita dengan Allah Ta'ala menurunkan hukum hakam. Allah Ta'ala turunkan agama, turunkan agama Islam. Allah Ta'ala hantar Rasul. Allah Ta'ala turunkan Quran, bagi tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Allah Ta'ala didik, Allah perbaiki. Dalam erti kata lain, apabila maksud Rabbul Alamin, maknanya Allah Ta'ala ini adalah pemilik mereka. Maksudnya Allah Ta'ala ini merupakan pemilik. Maknanya Rabbul Alamin maknanya At-Tabari kata apa? Pemilik mereka. Kerana di tangan Allah segala kejadian dan urusan. Maknanya ringkasan dia permudahkan maksud At-Tabari ni, maknanya kalau sebut Rabbul Alamin, Allah Ta'ala ini merupakan Tuan yang kita kena taati. Kalau kita kena taat ibu kita, maka Allah Ta'ala itu lagi tinggi dia punya ketaatannya. Kalau kita kena taat semua, kan kita kata bos kan? Tak. Allah Ta'ala ni merupakan segala tuan bagi tuan-tuan yang ada. Lepas tu Allah Ta'ala ni lah yang sebenarnya merupakan pendidik bagi pendidik-pendidik yang ada dekat muka bumi ni. Tidak ada guru yang dia nak tengok anak muridnya gagal. Betul tak? Tidak semua guru niatnya nak anak muridnya jadi pandai, jadi baik. Ada tak guru nak anak ni jadi buruk? Tidak ada. Maka Allah Ta'ala ni sebenarnya hendak hamba-hambanya jadi baik. Allah Ta'ala lah sebenarnya yang hendak hamba-hambanya menjadi apa? Yang hamba yang berjaya. Masuk ke syurga. Sebab itu Allah Ta'ala turunkan agama Islam. Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Tetapi yang dididik itulah sebenarnya yang tidak mahu mendengar, mengambil, mengikut apa yang Allah Ta'ala didik tu. Okey, lepas tu pula Rabbul Alamin bermakna Allah ini merupakan Allah Ta'ala ini adalah pemilik kita. Allah Ta'ala maksudnya Allah Ta'ala ni sebenarnya yang memiliki diri kita. Semua yang ada di alam ni, semuanya pemilik tu adalah Allah. Okey, maka kalau Allah pemilik, Allah Ta'ala lah yang akan uruskan apa yang dimiliki. Macam kita kan, kita kata pemilik begini. Kita kata, okey, kita ada sebuah rumah. Contoh, rumah ni pemilik dia siapa? Kitalah pemilik dia. Kita pemilik, kita panggil Rabbu lah. Dia panggil Rabbul Bait. Rumah dia panggil rumah Baitun, rumah. Kalau pemilik rumah, owner rumah, dia panggil Rabbul Bait. Dia panggil pemilik rumah. Jadi kalau kita yang memiliki rumah itu, kita owner rumah tu, maka boleh tak kita buat rumah tu sesuka hati kita? Boleh tak? Jawapannya boleh lah. Sebab apa boleh pula? Ikut suka hati saya lah nak buat rumah saya macam mana. Nak cat warna apa ke? Nak design macam mana ke? Sebab apa? Sebab apa tak ada orang boleh kacau? Sebab apa tak ada orang boleh halang kita? Sebab kita pemilik kepada rumah ni. Okey, maka analoginya, kalaulah kita boleh buat sesuka apa pada rumah yang kita miliki, betul tak? Maka diri kita ini siapa yang milikinya? Maka jawapannya Allah. Kalau kita boleh buat sesuka apa yang kita nak buat pada apa yang kita miliki, maka Allah Ta'ala itu patut tak? Allah Ta'ala itu berhak tak untuk dia buat apa saja yang dia miliki? Jawapan dia tentu kalau kita buat analogi dia, betul lah. Allah Ta'ala layak berhak buat apa yang dia suka pada apa yang dimiliki. Apa yang Allah miliki? Al-Alamin. Semua. Semua. Dapat tak perkataan pemilik itu? Maknanya diri kita ini adalah di bawah kalimah Rabbul Alamin. Alam ini di bawah Rabbul Alamin. Malaysia ni di bawah Rabbul Alamin, di bawah Rabbul Alamin. Dunia ini di bawah Rabbul Alamin. Cuma kita sahaja yang kadang-kadang selalu buat perkara apa yang berlaku ke alam ini selalu kita tak kaitkan dia dengan Allah. Ini yang menjadi persoalannya.
Apa yang berlaku di alam ni, Allah nak jadikan alam ni jadi apa? Terserahlah kepada Allah. Kenapa pula? Sebab dia tu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala yang bagi musibah. Kenapa Allah bagi musibah? Lah, dia kan Rabbul Alamin. Tak, jelas tak? Nampak tak kat situ? Maknanya dekat sini, alam ini, alam langit ke, alam bumi ke, siapa pun pemiliknya adalah yang memiliki itu Allah. Maka Allah itu dia berhak, dia patut buat apa yang dia suka. Macam diri kita lah. Kadang-kadang Allah Ta'ala dia nak aturkan diri kita, dia bagi kita sihat. Tapi dia bagi sihat ada sebab. Allah Ta'ala kadang-kadang dia bagi kita tak sihat kan? Ada sebab. Tu. Kadang-kadang Allah bagi kita suasana yang kita happy. Ada kadang-kadang Allah jadi dalam hidup kita suasana yang kita sedih. Kadang-kadang macam tu. Lepas tu dekat alam ini ada yang susah. Allah yang susun. Ada yang kaya, Allah yang susun. Ada yang pandai, Allah yang susun dan sebagainya. Maknanya kita kena ambil makna umum, semua yang ada di alam ini ialah di bawah pada kalimah Rabbul Alamin. Kita kena faham betul-betul Rabbul Alamin ni. Supaya kita setiap perkara yang berlaku dalam hidup kita jangan tidak dikaitkan dengan Allah. Okey? Kita kena kaitkan dengan Allah. Kenapa? Kerana Allah itu Rabbul Alamin. Kita jelas kat sini ya. Nanti kita ulas lagi sekejap lagi. Kita nak tengok apa makna Al-Alamin. Okey, Al-Alamin, kalau kita tengok terjemahan bermakna sekalian alam, semesta alam kan? Okey, apa makna Al-Alamin? Al-Alamin, sebenarnya Al-Alamin, dia adalah perkalimah menunjukkan banyak. Al-Alamin, kalau sikit, kalau singular dia merujuk kepada perkataan alamun. Alamun. Itu adalah bilangan satu. Kalau bilangan banyak bagi alam, al-alamin. Apa itu al-alamin? Gariskan. Maksudnya al-alamin adalah segala sesuatu yang ada selain daripada siapa? Daripada Allah. Itu jawapan dia. Apa tu al-alamin? Segala sesuatu yang ada selain Allah, dia di bawah al-alamin. Nampak tak? Jelas tak ya? Ataupun semua yang diciptakan oleh Allah di dunia dan di hari akhirat, dia adalah al-alamin. Sama je. Maknanya mudah je begini. Selain Allah, semua al-alamin. Sebutkan saya, apakah makhluk, apakah perkara selain Allah? Banyaklah. Kita tak boleh nak senaraikan tak? Benda di langit adalah al-alamin. Benda yang kat di bumi al-alamin. Dekat darat al-alamin. Dekat lautan al-alamin. Dekat udara al-alamin. Tumbuh-tumbuhan al-alamin. Jin di bawah al-alamin. Manusia di bawah al-alamin. Benda-benda yang hidup, benda-benda yang mati al-alamin. Batu-batu al-alamin. Hujan al-alamin. Sebut perkara selain daripada Allah, semua di bawah al-alamin. Okey, dah jelas al-alamin tu. Semesta alam tu. Oleh itu, kalau kita gabungkan perkataan al-Rabbu dengan al-alamin, kalau kita gabungkan dua kalimah ini, bermakna Rabbul Alamin. Allah Ta'ala ini merupakan pemilik bagi apa yang ada di al-alamin itu. Maka kalau Allah pemilik bagi al-alamin itu, maka Allah Ta'ala berhak untuk buat apa saja kepada apa yang dimiliki. Allah berhak untuk tidak turunkan hujan. Allah berhak untuk menurunkan hujan. Allah berhak untuk apa? Itu kita bawa al-alamin. Jelas kat sini ya, saya harap tuan-tuan jelas. Allah berhak buat apa saja kat manusia, apa Allah Taala berhak buat apa saja yang ada dekat al-alamin ini. Oleh kerana itu, kalau Allah itu pemilik bagi segala alam, maknanya apa? Maknanya Allah ni menjadi tuan kepada al-alamin ini. Kalau kita bekerja dengan majikan, kita ada majikan.
majikan kita itu adalah bos, dia adalah tuan. Company itu milik dia contoh. Maka kita kena buat apa? Kita kena ikutlah dia, dengarlah cakap dia. Okay, tapi itu manusia yang seringkali salah dan silap. Tetapi Allah Ta'ala ni, maka maka kita kena buat apa? Kita kena taatlah tuan kita tu. Kita kena taatlah owner kita. Maksudnya pemilik kita. Allah itu ditaati. Dalam masa yang sama, alam ini dia berjalan, dia berputar, dia bergerak. Alam ni kan ada siang, ada malam, kan? Semua itu Allah Ta'ala yang mentarbiah, Allah Ta'ala yang menguruskan dia. Sebab itu kita tengok macam ada orang, ada tempat tu, dunia sekarang tertimpa musibah COVID-19 kan. Sebenarnya kenapa Allah buat macam tu? Kalau kita faham Al-Alamin ni, kita kata Allah Ta'ala ni dia tentu dia yang mendatangkan musibah ni pasti ada kebaikan. Sebab apa? Sebab kalau kita kata Allah je, ingat tak kita kata nama bismillah tu? Maknanya kalau dikaitkan dengan Allah je, tidak ada sedikit cacat, cela, kekurangan. Itu kita kena faham kat situ saja. Sebab itulah Allah Ta'ala puji diri dia. Dia cakap, Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Dia adalah Rabbul Alamin tadi. Tapi kita sahaja yang tidak kenal Allah yang kita sembah. Kita tak kenal pencipta kita. Yang kita puji Allah, ketika dapat nikmat, baru nak syukur, baru kita nak sebut. Tetapi kita lupa dekat Allah. Kita sakit hati, kita terlupa untuk puji Allah. Kalau time kita susah, time kita sedih. Sebab tu kita dah ulas pada minggu lepas tentang penggunaan kalimah Alhamdulillah. Itu kena ingat. Okey, maksudnya Allah Ta'ala ni dalam keadaan apa pun, situasi apa pun alam ni, Allah Ta'ala itu dia layak dipuji. Bermakna setiap yang berlaku di alam ini pasti ada kebaikan dia untuk apa? Untuk alam ni. Pasti ada kebaikan. Sebab apa pasti ada kebaikan? Kerana ia diuruskan oleh Allah. Sakit ni kebaikan? Kebaikan. Musibah ni kebaikan? Kebaikan. Confirm. Pasti dah. Tak boleh kata mungkin kot. Kita kan selalu katakan mungkin ada hikmah. No. Lepas ni tak ada mungkin lagi dah. Pasti. Kenapa kau kata pasti? Kenapa orang katanya kenapa pasti? Sebab itu kena hayati perkataan Rabbul Alamin. Jadi untuk mantapkan lagi Rabbul Alamin ni, saya minta tuan-tuan tengok muka surat nombor 78 dengan 39. Muka surat berikutnya. Okey, kat sini. Okey. Kalau tuan-tuan buka muka surat nombor 78, ada perincian ulasan oleh Dr. Yusuf Al-Qardawi terhadap perkataan Al-Alami. Disebut tadi dah sebenarnya. Tapi kita nak mantapkan Al-Alamin. Penting sangat. Sebab kalau disebut Alhamdulillahirrabbilalamin kan. Kita rasa semayang tu. Kita rasa baca Quran tu. Ya Allah, lupa-lupanya aku hari ini, aku dulu, kini selamanya di bawah Al-Alamin. Kita kena ingat tu Al-Alamin. Anak-anak kita di bawah Alamin. Kenapa Al-Alamin tu? Kerana Al-Alamin ini, kita tengok dia punya makna dia. Tengok Al-Alamin tu apa? Okey. Al-Alamin, kata Qardawi, alam raya yang mencakupi semua semesta yang luas ini. Itulah Alamin yang kita sebut tadi itulah. Okey, ini contoh dalil. Kalau orang kata apa contoh Al-Alamin tu, kita kata semua yang mencakupi semua alam ni, maka contoh dia Firaun. Firaun dia pernah tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika Musa kata apa? Musa berkata, ketika dia berkata kepada Musa, dia kata qala Firaun, Allah kata berkatalah Firaun, wa ma rabbul alamin. Firaun dengan sombong dia tanya, siapa tu Rabbul Alamin? Siapa tu Rabbul Alamin? Siapa tu Rabbul Alamin? Maknanya dia tanya pada Musa, Musa, siapa Tuhan kau Rabbul Alamin tu? Siapa Tuhan Rabbul Alamin kau? Musa jawab apa? Nabi Musa menyebut spesifik. Al-Alamin tu apa? Rabbul Alamin tu apa? Dia kata qala rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Dia kata Rabbul Alamin tu ialah yang Rabb, yang memiliki, yang mentadbir langit dan bumi dan segala yang ada di kedua-duanya. Maknanya Musa bagi jawapan.
Oh, kau tanya sangat kan, siapa tu Rabbul Alamin? Rabbul Alamin tu dia adalah Rabb bagi langit yang 7 ini. Dia adalah Rabb bagi bumi yang 7 ini. Dan Rabbul Alamin tu dia adalah Rabb bagi segala yang ada di antara langit dan bumi. Senaraikan apa yang ada kat langit. Kalau kita ada masa kan senaraikan apa yang ada kat langit tu. Bintang, matahari, bulan, planet-planet yang kita belajar tu, ia semua adalah di bawah penciptanya, pemiliknya siapa, pengaturnya siapa? Alhamdulillah, lillah, Allah. Bumi, senaraikan apa yang ada kat bumi? Senaraikan. Banyak tak senarai kita ada kat bumi ni kan? Maknanya Malaysia ni di bawah Al-Alamin tak? Ya, Al-Alamin. Dunia ni di bawah Al-Alamin. Apa ada antara keduanya? Okay, ini makna pertama. Makna kedua, Al-Alamin juga, kata Rasul Qardawi, dia juga boleh membawa makna kepada setiap yang berakal. Maknanya setiap makhluk bernyawa yang dia berakal. Dan dia diberikan bebanan hukum. Sebab itu, dia maksud dua lah. Tapi kalau kita ambil maksud pertama pun, dia dah umum. Tapi kalau lebih spesifik lagi, yang lebih spesifik lagi, maksudnya dalam banyak-banyak makhluk yang ada di alam ini, yang spesifik lagi siapa? Adalah insan dan juga jin lah. Jin dan manusia itu, dia di bawah Al-Alamin yang Allah Ta'ala bebankan dengan hukum hakam dengan tanggungjawab. Jadi kesimpulan dia mudah saja. Kesimpulan dia bahawa kita semua sama ada benda alam ghaib, alam zahir, langit, bumi, dalam tanah, dalam laut, kat mana-mana sekalipun, selagi mana alam ini ada, hatta di hari akhirat sekalipun, alam ini, dia semua termasuk di bawah Al-Alamin. Maka kalau dia Al-Alamin, siapa yang urus Al-Alamin ni? Siapa yang mentadbir Al-Alamin ini? Jawapannya adalah Rabbul Alamin. Rabbul Alamin tu merujuk siapa? Merujuk kepada Allah. Oleh kerana Allah lah yang menguruskan alam ini, maka Allah itu patut dia diberikan pujian Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita nak ambil contoh mudah, kalau kita nak fahamkan lagi macam kita manusia kan, saya nak tanya pada kita semua. Siapakah dalam hidup kita sampailah hari ini, sampailah kita kepada hari ini, siapakah dalam hidup kita manusia yang banyak menguruskan hidup kita? Manusia yang mendidik kita. Siapa dia? Tentu kita akan kata manusia yang paling berjasa, yang banyak menguruskan hidup kita, susah payah bagi hidup kita kan. Sampai kita jadi orang sekarang ni kan, kita boleh hidup sampai hari ni, tentulah ibu dan bapa kita. Betul tak? Kita kata. Lepas tu kita kata manusia yang paling berjasa, yang mendidik, yang mengurus hidup saya sampai saya boleh kenal Allah itu, kita kata adalah guru-guru kita, ustaz dan ustaz kita. Jadi, persoalannya adalah, kalau guru itu banyak berjasa kepada kita, kalau ustaz dan ustazah itu banyak berjasa kepada kita, kalau ibu dan bapa kita itu banyak berjasa kepada kita, maka kita kena buat apa sebagai balas jasa dia? Maknanya, kita patut tak puji bapa kita? Patut tak kita puji ibu kita? Patut tak kita puji cikgu dan cikgu kita? Kita kata, ya. Saya patut berterima kasih pada cikgu-cikgu saya. Saya patut berterima kasih kepada ibu dan bapa saya. Terima kasih itu bahasa kita. Dalam bahasa Quran, dalam bahasa kita belajar adalah syukur. Faham tak? Syukur. Jadi kalau manusia pun kita kata memang patutlah kita berterima kasih, bersyukur. Maka kita tanya balik. Yang cipta cikgu tu siapa? Yang cipta mak ayah kita tu siapa? Yang bagi rezeki kat mak ayah kita tu siapa? Yang bagi rezeki pada ibu kita tu siapa? Yang bagi cikgu tu pandai tu siapa? Jawapannya orang kata Allah. Maka hujungnya Allah. Kalau begitu, siapakah yang patut kita berterima kasih? Jawapannya adalah Allah. Cara kita berterima kasih kita kepada Allah, kita bersyukur kepada Allah. Sebab itu salah satu cara bersyukur kepada Allah adanya ucapan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sebab itu minggu lepas kita dah katakan
Makna alhamdulillah salah satunya adalah ucapan dan lafaz syukur. Dekat situ. Tuan-tuan saya harap tuan-tuan dapat masukkan maklumat tentang betapa besarnya ucapan alhamdulillah tu tak terkira. Kalau dengan mak ayah kita sendiri, kita tak terbalas dengan wang ringgit. Kan? Kita bayarlah dengan wang ringgit macam mana pun nak balas jasa ibu, kita kata memang tak terbayarlah. Kan? Bagaimana pernah tak kita terfikir kalau kita dengan Allah pula? Sedangkan Allah tu yang jadikan ibu kita. Allah telah yang bagikan adanya ibu kita. Betul tak? Maknanya kalau dengan manusia pun kita kata nak balas jasa ibu pun tak terbalas. Yang mendidik kita, yang mengurus kita, kan kita taat pada ibu kita, maka pernah tak kita tanya? Betul tak? Sebab itu jangan lupa Allah itu. Jadi maknanya kita memang tak tertulis lah nak kata macam mana nilainya. Sebab itu kita diajar oleh Allah. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Rupanya pada kalimah ayat 2 tu, dia adalah ucapan kita seperti dia adalah ucapan syukur kita kepada Allah. Macam ucapan terima kasih yang kita tak boleh nak kata ucapan terima kasih tu. Kita kata segala puji bagimu ya Allah, kerana engkau lah Rabbul Alamin. Engkau lah yang memiliki alam ni, engkau lah memiliki diri aku, engkau lah memiliki rezeki pada aku ya Allah, engkau lah memiliki kesihatan pada aku. Aku boleh bernafas ini kerana engkau ya Allah, aku boleh berjalan ni kerana engkau ya Allah, aku boleh bercakap ni kerana engkau ya Allah, aku boleh belajar ni kerana engkau ya Allah. Benda itu sebenarnya perkara itu duduk di bawah Rabbul Alamin. Jelas ya? Rupa-rupanya kenapa diulang 17 kali dalam sehari semalam, sebenarnya ditanam maklumat tu. Tetapi disebabkan kadang-kadang sebab kita tak faham, menyebabkan berlaku dalam hidup kita, kita buang Allah tu. Kita tak nampak Allah tu. Sedangkan kita ni sendiri tangan kita pemiliknya Allah, mata kita pemiliknya Allah, nyawa kita pemiliknya Allah, lidah kita pemiliknya Allah. Sebab tubuh badan kita ini yang menciptanya adalah Allah. Masa kita ni adalah Allah. Jadi Allah Ta'ala ni memang layak, memang patut-patutlah Allah Ta'ala itu diberikan pujian kerana Rabbul Alamin. Okey, mantapkan lagi dengan ayat 79. Jom 79. Muka surat 79. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat nota ni, dekat buku ni, pada tajuk kehalusan bahasa, kita akan dapat lagi beberapa penjelasan lah. Kalau kita kata tadi makna Rabb itu adalah Tuan. Tuan. Kita, kalau kita dengan bos kat muka bumi, kita kata yes boss, yes boss. Tuan kata, kan, kita selalu cepat je. Kalau bos kita suruh buat kerja, cepat je kita kan. Tetapi kalau Allah suruh kita buat kebaikan, Allah suruh kita buat apa? Mengeluhlah, marahlah, malaslah. Sedangkan Allah tu adalah Tuan bagi segala Tuan. Kita tengok apa makna kat situ, tuan boleh baca lah ya. Cara tak langsung. Jadi dalam buku ni ada ulasan lah. Kalau kita kata apabila Rabb itu dilihat sebagai Tuan, kita perlu memahami bahawa kita hanyalah hamba yang perlu mengikut segala perintah Allah. Nampak tak? Tapi tanya diri kita, selama ni aku betul-betul ke menjadi hamba kepada Tuan aku? Selama ni kita buat tak diri kita ni hamba kepada Allah? Apa yang Allah buat, apa yang Allah wajibkan kita buat, macam mana kita sebagai hamba kepada Allah? Itu tanya diri kita. Cepat ke kita ambil tindakan ke lambat? Bagaimana kita dengan larangan yang Allah kata jangan buat, jangan buat, jangan buat. Aku ni Tuan kau, aku Tuan kata Allah, Rabbul Alamin. Jangan kata Allah. Tapi kita ni tinggalkan tak? Tengok pada makna Tuan itu. Maknanya hamba ni bersifat lemah. Kalau kita hamba kepada Tuan kita, maknanya kita ni memerlukan Tuan kita. Kalau kita tu memerlukan Tuan kita, maknanya kita ni lemah. Okey, baca kat penjelasan tu. Baca. Kemudian, kalau Allah itu dia sebagai pendidik al-muslih tadi, kan? Sebagai pendidik. Maknanya hidup dekat dunia ni sebenarnya kita sedang dididik oleh Allah. Allah didik kita. Macam mana Allah didik kita? Sebab itu kita ni Allah didik kita dengan Allah berikan kita ujian. Allah bagi kita dugaan. Ujian kita, ingat ujian bukan dalam susah. Senang pun ujian, susah pun ujian, sehat pun ujian, sakit pun ujian. Kita tak lari daripada ujian.
Tapi kalau kita faham pendidik tu, tetap bacalah ayat tu. Ada kala Allah memberikan musibah sebagai ujian kepada kita supaya kita nampak itulah cara Allah didik kita. Sebenarnya Allah sayang kat kita. Ha. Yang ini kita akan kupas nanti dekat Ar-Rahman Ar-Rahim selepas inilah. Kita kena faham agak macam ni. Okey, lepas tu Allah Ta'ala didik kita supaya kita jadi apa? Allah Ta'ala didik kita supaya kita diangkat darjat dia dan sebagainya. Okay, kemudian kita tengok pada pemilik. Pemilik. Kalau kita ni, kalau pemilik diri kita adalah Allah, Al-Alamin ini pemiliknya adalah Allah, maknanya apa? Maknanya apa? Kita kena memahami Tuhan menjadikan, maksudnya kita kena kat sini. Tuan-tuan dan perempuan boleh baca pada ayat ini, maknanya apa? Itulah ketentuan Allah. Maksudnya kalau Allah pemilik kepada Al-Alamin, maka Allah boleh buat apa saja. Sebab itu diajar dalam rukun iman. Kan kita diajar beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar, kepada takdir dan ketentuan Allah. Betul tak? Betul. Kenapa kita perlu beriman kepada qada dan qadar? Kerana qada dan qadar itu adalah dari Allah. Kenapa nak qada dan qadar itu dari Allah? Kerana Allah ini adalah Rabbul Alamin. Allah yang mencipta kita, Allah yang memiliki segala-galanya, maka Allah Ta'ala yang menentukan apa yang Allah nak tentukan. Jelas kat sini ya? Okay, Rabbul Alamin. Jadi kalau kita faham tentang perkara-perkara ini, nanti dia akan membawa kepada kalau macam tu, apa yang patut kita buat dalam hidup kita? Kita kena bergantung kepada Allah. Itu kita akan belajar nanti dekat ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nampak tak? Rupa-rupanya hidup kita ni Allah bagi kita susah. Sebenarnya Allah nak didik kita. Allah bagi kita senang pun Allah nak didik kita. Sebab hidup kita ini tidak lepas daripada ujian. Baik. Tuan-tuan dan puan yang Allah rahmati sekalian, saya rasa cukuplah secara ringkas sahaja untuk penerangan tentang Rabbul Alamin. Kalau macam tu, kalau kita ambil, kita fahami ayat Rabbul Alamin kan? Kita faham tentang ayat Alhamdulillah Rabbil Alamin ni, saya nak tanya tuan-tuan dan puan, maka kalau berlaku apa pun dalam hidup kita, bolehkah kita marah Allah? Bolehkah kita nak kecam Allah? Bolehkah kita nak sangka buruk pada Allah? Ataupun kalau Allah berikan kita dengan nikmat, kita kena buat apa? Nampak tak? Sebenarnya semua alam ini kita kena kaitkan ia dengan Allah. Jadi kalau semua manusia faham macam tu, maknanya kalau semua manusia boleh faham macam tu, tuan-tuan puan, kita akan jadi seorang hamba, hujungnya akan bawa kita menjadi seorang yang mesti bergantung penuh kepada Allah. Sebab Allah memiliki segala-galanya, kan? Bukan Allah pemilik segala-galanya. Okay, jadi nanti kita akan, insya-Allah kita akan kembang luaskan lagi tentang kalau kita dah tahu Allah tu Rabbul Alamin, nanti barulah datang ayat yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan. Nanti kita akan timbulkan balik persoalan, mengapa Allah Ta'ala itu dia saja yang layak disembah? Kenapa dekat dia saja kita minta pertolongan? Macam ayat 5 tu. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah menjelaskan awal-awal ayat sebelum itu, dia itu adalah Rabbul Alamin. Dia setiap ayat dia mempunyai perkaitan hubungan antara satu sama lain. Baik, tuan-tuan dan puan, saya yakin tuan-tuan dan puan dah faham dah tentang Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memiliki sekalian alam, yang menguruskan sekalian alam, yang mentadbir sekalian alam. Apabila Allah mentadbir alam ini, maka terserahlah kepada Allah macam mana Allah nak takbir alam ini. Maka setiap yang Allah tentukan, yang Allah takbirkan, yang Allah aturkan, Allah Ta'ala itu dilayak dipuji dalam segala keadaan. Bagi pada pandangan kita tak elok, tapi bagi Allah semuanya elok. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita lanjutkan lagi kerana waktu kita berjalan dengan agak pantas. Okey.
Kita pun sebenarnya dah lari pada jadual. Ada terlari satu kelas daripada jadual yang saya beri awal-awal. Tapi tak apa, perlahan-lahan. Kerana yang kita cuma rancang saja. Tapi yang mengaturkan apa yang kita rancang tu boleh berjaya tak berjaya adalah Allah. Maka kita jangan, maka kita kata apa? Sebab tu kita kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita cuma rancang, yang jalankan tu adalah Allah. Kenapa? Kerana Allah itu Rabbul Alamin. Selesai. Sebab tu kalau orang boleh faham nak ucapan Alhamdulillah tu aman dunia ni tuan-tuan. Aman dunia ni. Boleh faham. Kalau orang tahulah nilai kalimat Alhamdulillah Rabbil Alamin tu, kita akan menjadi seorang yang menerima apa saja yang Allah bagi. Tapi bukan membawa makna kepada tak usaha. Tidak ya, tidak. Bukan untuk menolak usaha tu. Itu tuan-tuan jangan lupa. Pasal usaha tu, kita jangan dibuang. Tetapi, walaupun kita usaha, saya nak tanya, kalau kita usaha sekalipun, kita usaha itu atas izin siapa? Siapa bagi idea nak usaha macam tu? Siapa yang bagi kekuatan nak buat usaha macam tu? Dia kembali juga apa nanti? Kembali kepada Allah juga. Betul tak? Kita kena usaha, tak boleh terima pada takdir saja. Betul. Kita memang dalam Islam kena usaha, kemudian tawakal kepada Allah. Itu yang kita akan baca nanti pada ayat nombor 5, kita akan kupas. Tetapi kalau kita dalami lagi, yang kita usaha tu sendiri datang dari siapa juga? Dari Allah juga. Contoh kita katakan, okey, kita nak makan minum, demi sesuap nasi kita kena kerja. Kerja tu atau usaha, rezeki tu Allah, betul. Tapi kalau kita pahalusi lagi, engkau yang boleh bekerja tu sendiri. Di bawah urusan siapa? Allah. Betul tak? Nak menggerakkan tangan, nak menggerakkan kaki, nak menggerakkan mulut, nak berjalan. Betul tak? Allah juga. Sebab itu, tidak ada sesuatu di alam ini, ianya tidak dikaitkan dengan Allah. Kalau begitu, tidak ada sedikit ruang pun. Allah Ta'ala itu dia tidak diberikan puji-pujian. Sepatutnya, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dia ucapan keramat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Maklum manusia ni kalau dia selalu sebut Alhamdulillah, ya Allah, senang hidup ni. Bagilah susah macam mana pun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagilah sakit apa sekalipun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul tak? Betul tak? Kalau kita jatuh macam mana sekalipun kan, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab yang buat semua tu Allah. Sebab Allah. Tapi tuan-tuan janganlah sampai kita lupa usaha tu. Tapi kalau kita dalami lagi, engkau usaha tu sendiri pun atas izin siapa? Jawapannya Allah juga. Patut kalau kita faham maklumat ni tuan-tuan puan, patutlah Allah Ta'ala ni layak untuk dia disembah. Allah Ta'ala tu layak untuk diibadahi. Itu yang datang ayat nombor 5 nanti. Tapi sebelum sampai ayat nombor 5, kita telah ditanam dengan ayat 1, ayat 2, ayat 3. Dengan ayat nombor 4. 1, 2, 3, 4. Sebab tu al-alamin kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Betul. Tetapi jelas tak? Kenapa ayat tu duduk tengah-tengah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana Allah dah pasak kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dekat situ. Jadi kalau kita dapat kesimpulan besar pada pagi ni, tidak ada apa pun yang kita semua ini tidak di bawah takbir Allah. Betul tak? Ni kita nak buka handphone pun Allah yang izinkan tangan. Kita boleh bangun pagi ni pun, malam tadi kita mati sekejap, Allah hidupkan balik pun atas izin dia. Maknanya tak ada sedikit pun yang bukan dari Allah. Kalau Allah tak izinkan telinga mendengar, tak didengar kita. Kalau Allah tak izinkan mata kita melihat, tak boleh lihat kita. Betul tak? Kalau Allah tak izinkan kita, kalau Allah tak bagi kita waktu lapang, tak lapanglah kita. Maknanya tidak ada sedikit pun di alam ini yang tidak ianya dikaitkan dengan Allah. Tolong ingat benda ini sampai bila-bila. Supaya kita buat ibadah ini, kita buat apa saja dekat muka bumi ini, semuanya untuk Allah. Buatlah semua untuk Allah. Ya Allah, aku semayang ini untuk Engkau, ya Allah. Aku buat kebajikan untuk Engkau, ya Allah. Untuk Engkau, ya Allah. Tanda syukur aku kepada Engkau, ya Allah. Untuk Engkau, ya Allah. Aku ni hamba, ya Allah. Aku buat semua ini kerana Engkau saja, ya Allah. Jelaskan sini.
tentang Rabbul Alamin. Maka saya tak perlu nak ulang-ulang, tapi saya nak pasak benda tu bagi jelas supaya hidup kita ini kita lalui dia dengan meletakkan diri kita sebagai apa? Sebagai hamba. Kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Dengan ayat yang berikutnya. Maaf Ustaz, Kak Mazidah ya. Ya. Ustaz tercicir atau memang saja Ustaz tinggalkan al-ma'bud tu? Tak, saya memang tinggal kat al-ma'bud tu. Right. Sebab al-ma'bud ni nanti kita akan Ada ulas sebab dekat dia. iyyaka na'budu wa Okey. iyyaka nasta'in. Baru. Okey. Terima kasih Ustaz. Ya. Jazakallahu khairah, ingatkan saya. Okey, sebab kalau al-ma'bud ni nanti dikaitkan kita dengan iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Na'budu tu nanti kita akan kait dengan dia semula dengan ma'bud. Tapi kita letak dekat sini kerana nak pasakkan. Kenapa hanya kepada Allah kita menyembah? Kerana salah satu jawapannya kerana Allah itu adalah Rabbul Alamin. Kalau Allah itu Rabbul Alamin, maka Allah itu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, jelas dekat situ. Baik, kita teruskan dengan ayat yang berikutnya. Walaupun kalau nak baca satu-satu dalam buku ni memang seronok lah. Nak baca satu ayat ulas. Tapi sebab waktu kita agak terbatas. Bukan terbatas tu Allah yang bukanlah maksudnya waktu tak cukup. Ya, sebenarnya Allah bagi waktu tu cukup. Ingat ya, apa yang Allah buat semua sempurna. Jadi kita kena ubah perkataan bukan waktu tak cukup. Kita menguruskan waktu ini yang tidak pandai. Ya, jadi kita menguruskan waktu ini tidak pandai. Kita ni patut kita ni lemah. Okey, kita tengok. Pada ayat yang berikutnya, ayat nombor 3. Muka surat nombor 83, kita buka ayat nombor 83, kita nak pergi ayat Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, Ar-Rahman Ar-Rahim. Okey, ayat nombor 3 kan. Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Ayat 3 saya tak akan ulas panjang sebab ayat 3 kita dah ulas pada ayat yang pertama. Okey, cuma kalau kita amati betul-betul kenapa diulang semula Ar-Rahman dan Ar-Rahim pada ayat nombor 3. Okey. Cara nak faham ayat ni pertama, kita kena selalu mengkaitkan dengan ayat yang sebelumnya. Kan? Kalau ayat sebelum Ar-Rahman dan Ar-Rahim, 3 ayat 2 apa? Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Kan? Ayat 3 ni bagi jawapan. Macam mana Allah Ta'ala itu dia menguruskan al-alamin. Ayat 3 bagi tahu. Ayat 3 ni bagi tahu. Kan kita kata segala puji bagi Allah Rabb sekalian alam. Yang Allah itu Rabb sekalian alam yang memiliki Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dekat situ. Jelas. Jadi kalau kita cuba ambil isu yang dekat dengan kita, kan, yang mengaturkan adanya COVID-19 ini adalah Allah. Kenapa Allah jadikan? Kerana dia Rabbul Alamin. Maknanya adanya COVID-19 ini sebenarnya menunjukkan apa? Allah itu Ar-Rahman, Allah itu Ar-Rahim. Tapi kita yang tak kenal Allah, mungkin orang tak bersetuju. Mungkin ada kata, mana boleh? Benda tu kan benda yang menyusahkan orang. Benda tu kan benda yang musibahkan orang. Sebab kita tak faham Rabbul Alamin tu. Maknanya kalau kita faham dari perkataan tadi tu, Allah datangkan musibah ini untuk didik kita. Didik dengan apa? Hanya orang yang kenal Allah, dia beriman, benda tu datang dari Allah, pasti dia akan jumpa kebaikan. Sebab tu siapa yang sangka baik dengan Allah tu, dia jumpalah kebaikan tu. Okey, jadi kita nak ambil ayat 3 dengan digabung ke ayat 2. Ni dia punya tajuk dia, hubungan dia lah. Kita baca kat sini. Apa hubungan dia? Ayat 3 ini menjelaskan sifat Allah dalam mentadbir, menguruskan sekalian alam. Nampak tak? Kan ayat 2 tadi kan? Allah mentadbir dan menguruskan sekalian alam. Allah yang mentadbir sekalian alam itu macam mana caranya? Allah itu mentadbirkan alam
dengan sifatnya Ar-Rahman, dengan sifatnya Ar-Rahim. Sifat takbir dan urus ini telah dinyatakan pada ayat yang kedua. Di sini maksudnya ayat nombor 3 ini kita akan dapat melihat bagaimana pentadbiran pengurusan alam ini berdasarkan rahmat dan kasih sayangnya. Sebab tu kalau siapa fahamlah maklumat ni, dia akan selalu puji Allah. Dia akan selalu puji Allah. Itulah Allah. Apabila dia puji Allah tu, ya Allah, dia akan jadi satu manusia yang sangat kuat. Kekuatan dia kat mana tau? Dia akan jadi sabar. Dia akan jadi orang yang syukur. Dua tu je. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Sebab dia tahu. Dia tahu alam ni Allah yang takbir. Allah kalau takbir kita, uruskan hidup kita, sebenarnya Allah sayang kat kita. Allah rahmat dekat kita. Macam mana kita tahu macam tu? Kan ayat 3 Allah bagi tahu. Kan? Macam mana kita tahu Allah tu mentadbir kita? Kan Allah bagi tahu Rabbul Alamin. Nampak tak perkaitan dia? Saya harap tuan faham tentang hubungan ayat dengan ayat. Jadi kita baca ayat 2, tinggal ayat kita baca ayat 3, tinggal ayat 2. Tak. Susunan ayat Quran adalah wahyu. Allah yang susun macam tu. Kita kena ingat ya, susunan ayat dalam Quran kita sekarang, ia sama seperti di Lauh Mahfuz. Sebab itu kena belajar. Sebab kita belajar tu kita akan rasa, ya Allah manisnya, Allah seronoknya faham tu. Allah beritahu pada kita. Jadi kalau tadi kita belajar Allah tu yang mentadbir mengurus alam ini, maka Allah beritahu pada kita ayat 3 macam mana Allah mentadbir dan mengurus alam ni. Maka kita tengok Qaradawi kata apa, sangat cantik ulasan ni. Okey, tengok Syekh Qaradawi dia kata apa? Dia kata pengulangan. Pengulangan maksudnya Ar-Rahman dan Rahim dah jumpa pada ayat pertama kan? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Allah ulang balik pada ayat ketiga ni. Kan? Dia kata pengulangan dan penekanan dua nama ini. Selain kita dah jumpa pada kalimah Bismillahirrahmanirrahim tu, ni kita kena gariskan, adalah untuk menambah kekuatan, untuk meneguhkan lagi makna rahmat yang sangat luas. Dekat sini. Kalau dia sebut rahmat ni semua kebaikan. Untuk menambahkan kekuatan makna rahmat yang sangat luas. Kenapa? Daripada makna ni juga, kata Qaradawi, adalah sebagai jawapan bagi sesiapa yang menuduh bahawa Tuhan orang yang beriman ini sebagai Al-Jabbar, sebagai Al-Muntaqim. Maknanya kan, kalau kita baca nama-nama Allah kan, Allah ni Maha Al-Jabbar. Kita nak tengok nama Allah yang macam bentuk keras kan. Allah yang memaksa, Allah yang macam seperti membalas dendam. Tapi kita jangan faham balas dendam tu negatif. Kerana bagi Allah semua positif. Semua kebaikan. Lepas tu namanya Al-Husna. Kan, mungkin orang kata menuduh, Tuhan orang beriman ni tengok, dia tu pemarah, dia tu pendendam, dia itu contoh kan. Allah ni murka. Tapi kita terlupa. Kalau kita kaji balik nama Allah Al-Muntaqim, dia kata. Qaradawi mengatakan nama Allah Al-Jabbar. Hanya Allah sebut sekali je dalam Quran. Tapi kalau nama Allah Al-Muntaqim, sekali juga Allah sebut dalam Quran. Yang banyak kali nama apa? Nama Ar-Rahman, nama Ar-Rahim. Kemudian diulang balik. Buat kali yang kedua pada ayat ketiga dalam surat Al-Fatihah. Ar-Rahman dan Rahim. Maknanya Allah nak beritahu apa kat kita? Kenapa Allah ulang tu? Kerana Allah nak bagi tahu kepada kita, hei manusia, kau tu hamba kepada aku, kata Allah. Kan? Allah nak bagi tahu bahawa dia itu, apa yang berlaku kat alam ini, sebenarnya dikaitkan dengan Rahman, dikaitkan dengan Ar-Rahim. Alhamdulillah. Okay? Jelas kat sini ya. Dia mudah je. Ayat nombor 3 ni tak perlu kita ulas panjang sebab kita dah ulas dekat ayat yang pertama. Jadi ayat 3 ni kita nak tahu tentang kenapa diulang semula. Kenapa Allah Ta'ala mengulang semula pada ayat yang kedua? Kerana untuk meneguhkan lagi, emphasizekan lagi, mengukuhkan lagi. Nak menunjukkan bahawa betapa kuatnya, betapa besarnya makna rahmat Allah yang sangat luas di alam ini. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni kita dah teranglah sifat rahmat tu semua kita dah terang pada kuliah yang lalu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau begitu kita terus pergi kepada tadabbur ayat. Okay, dah jelas Ar-Rahman Ar-Rahim tadi kan? Okay, dah faham dah. Maka kalau tuan-tuan baca kat tadabbur, saya harap tuan-tuan baca buku ni bagi habis ya, satu muka by satu muka. Sebab kita dalam pengisian ni tak sempat nak ulas satu perkataan kepada satu perkataan.
Jadi kata baca pada tadabbur. Tadabbur ni macam okay, kita dah faham ayat tadi, lepas tu kita cuba amati baik-baik, kita cuba faham yang tersurat dan tersirat. Sebenarnya Allah nak bagi tahu apa pada saya ni? Ya Allah, kenapa kau nak cakap engkau sekali lagi Ar-Rahman Ar-Rahim? Kenapa? Kita dah faham dah kan? Tadi kita dah faham. Oh, rupa-rupanya Allah nak beritahu pada kita, dia yang mentadbir alam ni, menguruskan hidup kita, menguruskan hidup anak-anak kita, menguruskan semua alam ini dengan penuh Ar-Rahman dan penuh dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita baca ayat ni. Setiap ujian diberikan oleh Allah, anggaplah sebagai salah satu tanda Allah menunjukkan kasih sayang kepada hamba. Allah bagi ujian bukan Allah nak zalim manusia, tapi Allah nak angkat manusia itu pada darjat yang lebih tinggi. Inilah tanda hamba Allah Ta'ala kasih dan sayang hamba tu. Walaupun kadang-kadang kita memandang ujian itu sebagai siksaan, bukan penghargaan. Lepas tu, kasih sayang yang dicari bukan hanya sekadar untuk tujuan hidup ini saja, tetapi apa yang lebih penting adalah kehidupan yang abadi di akhirat sana. Ingat tak kita dah belajar Allah Ta'ala simpan 99 sifat rahmat dia di hari akhirat tu kan? Daripada 100 itu. Okay, kemudian Allah Ta'ala tu dia maha adil. Dia tidak sekadar memberikan kasih sayangnya hanya kepada mereka beriman, tetapi kasih sayang Allah melimpah ruah kepada seluruh kehidupan yang berada di atas muka bumi ini. Okay, jadi ini untuk amati ayat lah, baca perkataan-perkataan yang kami telah tulis pada bab ini. Jadi tuan boleh baca lah. Jadi saya nak baca satu persatu, nanti akan mengambil masa yang agak lama lah. Kalau waktu kita agak terbatas ya. Okay, waktu kita nak menguruskan dengan lebih baik. Okey. Jadi resolusi dia pun tuan boleh baca. Sebab dalam buku ni tuan akan jumpa ada 4 perkara. Pertama, tafsiran ayat. Lepas tu kehalusan bahasa. Yang ketiga, tadabbur dia. Yang keempat, resolusi. Kita kena baca resolusi ni, penting juga. Baca. Kalau kita dah faham rahmat Allah, kan kita dah belajar sebelum ni kan, kita akan dapatlah ambil semua mana-mana ni. Ya, yang ni saya tak perlu nak baca, tuan-tuan boleh baca. Sebab tuan-tuan dah faham ayat, nanti senang tuan-tuan baca. Baca berulang-ulang kali. Moga-moga kita semua mendapat jiwa yang kuat. Seperti mana tajuk buku tu, membina kekuatan jiwa. Siapa kenal Allah, siapa faham Allah, Allah itu siapa, sifatnya apa, macam mana diuruskan hidup kita, insya-Allah kita akan jadi seorang yang kuat. Kita jangan melihat sudut pandang dunia, jangan melihat sudut pandang manusia. Jangan. Kita melihat bagaimana Allah memandangnya. Ya, melihat sudut pandang Allah, itu yang penting. Jangan mengukur ikut apa yang manusia ukur. Kalau kita ukur manusia kata COVID ni menyusahkan, kesian dekat orang, betul. Itu betul. Tapi kalau kita ukur dari sudut siapakah yang mendatangkan, siapakah yang menguruskan, maka tentu kita kata, kita tak boleh komen apa-apa, melainkan kita patut kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Baik, sampai di situ saja untuk pengisian kita pada pagi ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan ayat yang berikutnya, ayat Maliki Yaumiddin. Tapi sebelum kita tutup, saya minta tuan-tuan buka muka surat nombor 66. Tengok muka surat nombor 66. Ada sedikit ringkasan dia. Okey, tengok muka surat nombor 66. Kerana kita ada waktu sikit lagi. Saya bagi waktu sikit lagi. Pak saya pun nak kejar kelas satu lagi. Pukul 10.30 saya jemput tuan-tuan dan puan ya. Ikut kelas amal-amal yang boleh membuka pintu syurga. Kelas percuma je, tak perlu bayar apa-apa pun. Okey, kejap kalau kita tengok dekat muka surat nombor 3 sekejap ya. Supaya tuan-tuan tak tertinggal. Sekejap sikit lagi ya. Mohon izin ya. Izin sekejap. Okey, kejap. 63. Sekejap sikit lagi ya. Sebab buku ni saya guna PDF, jadi saya kena cari satu-satu je. Ni. Kalau tuan-tuan baca dekat sini ya. Bismillah. Allahumma salli wa sallim ala nabi. Okey, mana 63? Dekat sini ni Alhamdulillah tadi ya. Alhamdulillah tuan-tuan boleh baca lah. Kenapa Allah Ta'ala memuji dirinya, ada 3 lah. Macam kalau kita kata, kenapa Allah itu memuji, kenapa Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pertama, anak panah menunjukkan kerana dia itulah Rabbul Alamin. Jadi kalau kita nak kaitkan ayat, kita boleh kaitkan ayat sebelum dengan ayat selepas lah. Kenapa Allah itu segala puji bagi Allah? Ingat ya, ayat pertama tu, segala puji bagi Allah. Kenapa? Dia Rabbul Alamin.
Kenapa Allah tu segala puji bagi Allah? Ambil ayat 3, kerana dia itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa dia segala puji bagi Allah? Kerana dia Maliki Yaumiddin. Nak kat situ. Jelas tak? Ataupun kalau kita nak ambil, kalau kita nak ambil pada ayat yang kedua dengan pertama, ambil daripada ayat yang berikut kepada yang awal, kita boleh ambil ayat macam mana Allah itu menguruskan Rabbul Alamin dengan penuh Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dia ada perkaitan pertalian antara ayat dengan ayat. Maknanya semua ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah dia akan pergi kepada satu topik, sebenarnya nak cerita pasal Allah. Nak cerita pasal Allah, nak cerita tentang makhluk yang Allah ciptakan, Al-Alamin tu. Itu je besar dia sebenarnya. Lepas tu siapa yang faham Al-Fatihah sebenarnya dia belajar tauhid sebenarnya. Dia belajar akidah. Dia belajar tentang rukun iman. Dia belajar tentang akhirat. Dia belajar macam-macam. Dalam Al-Fatihah ni dia ada semua tajuk. Sebab tu dinamakan Ummul Al-Kitab kita induk. Baik, saya buka satu atau dua soalan kalau ada. Dalam chat tu ada tak? Dalam chat tak ada, Ustaz. Okey, ada soalan. Ada soalan. Jika jemaah tak ada soalan, saya nak tanya satu soalan, Ustaz, ya? Boleh. Muka surat 78 tadi, Ustaz. Alright. Kedua, setiap yang berakal dan semua makhluk yang diberi bebanan hukum daripada Allah SWT seperti firman yang berikut. Okey, tadi Ustaz mention ini referring to manusia dan jin saja, sebab di situ ada perkataan yang berakal. Yes, Jadi, okey. Yang berakal. Okey. Kalau kita baca dekat sini, kenapa ada tafsiran nombor 2 ni? Sebab Allah Ta'ala cerita pasal Quran. Kita tengok surah Furqan kan? Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Furqan ni adalah nama bagi Quran. Maksudnya Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, itu Quran, kepada para hamba-Nya untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam. Jadi tentulah Al-Quran ni siapa yang rujuk dia sepatutnya guna. Tentulah tak termasuk haiwan kan? Tentulah tak termasuk pada makhluk yang tak berakal. Maka makhluk yang berakal ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala berikan dia bebanan. Bebanan ni kita panggil dia mukallaf, taklif. Macam kita ni, sebenarnya kita ni diberi orang yang diberi bebanan. Orang diberi bebanan dalam bahasa fiqahnya kita panggil mukallaf. Mukallaf bahasa Arab. Tapi bahasa kita orang yang diberikan bebanan. Orang yang diberikan bebanan, dia dipanggil mukallaf. Maksudnya dia dah kena buat yang wajib, dia dah kena tinggal benda yang larang tu. Dia maksudnya kalau dia buat, dia sudah dikira catatan amalnya. Okey, itu diberikan bebanan. Bebanan dengan apa? Bebanan dengan kewajipan, bebanan dengan larangan dan sebagainya. Jadi orang yang layak memegang bebanan adalah yang berakal. Maka yang berakal, sebab tu syarat-syarat mukallaf, Islam, baligh, berakal. Itu kalau bagi manusia. Makhluk yang berakal, makhluk diberikan bebanan, dia termasuk juga kumpulan jin. Malaikat tak termasuk, ya Ustaz? Malaikat tidak termasuk. Tak. Malaikat dia makhluk yang memang dia sudah ditetapkan, memang dia akan taat pada Allah. Dia memang makhluk yang memang malaikat termasuk di bawah tajuk Al-Amin tu. Malaikat dia termasuklah. Tetapi kalau kita spesifikkan lagi, antara banyak al-alamin ni, yang spesifiknya, dia ada makhluk yang khas lagi. Okey, faham. Caranya kalau kita baca surah An-Nas kan, ataupun kita baca kalau kita baca surah An-Nas, kita akan jumpa jawapan dia. Kita akan jumpa siapa tu Rabbul Alamin. Apa tu Alamin? Allah kata qul a'udzu birabbin nas. Kalau ayat pertama Al-Fatihah Rabbul Alamin, ayat pertama surah An-Nas, ayat terakhir sekali surah terakhir Rabbun Nas. Maknanya dalam banyak-banyak al-alamin adalah an-nas, manusia. Okey. Terima kasih Ustaz. Jelas. Sama-sama. Kalau nak tengok lagi makna, maksudnya kalau kita nak tengok lagi makna nak tengok dalil yang kata jin itu termasuk mukallaf macam kita diberikan tanggungjawab, tuan-tuan dan puan boleh rujuk dalam surah Az-Zariyat lah. Az-Zariyat ni surah nombor 51 ayat 56 rasanya. Ayat yang wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin itu, wama khalaqtul jinna, tidak aku ciptakan jin dan manusia mereka untuk beribadah kepadaku. Nanti kita akan jumpa dekat dalam buku pada bahasan nombor 5. Lepas tu pula
Kalau macam para malaikat, dia di bawah al-alamin, Allah mengaturkan dia. Tetapi penurunan Al-Quran, penurunan syariat-syariat ini dia khusus untuk mendidik, untuk menguruskan antara makhluk-makhluk yang khas tadilah. Macam jin dan manusia. Dia lebih spesifik. Tapi dia tidak mengeluarkan malaikat tu di bawah tajuk al-alamin. Kerana matahari pun, matahari dia tidak mukallaf. Matahari tak kena buat apa-apa pun. Tapi dia di bawah Allah yang mentadbir dia. Tetapi yang paling utama untuk ditekankan, kan macam Quran, siapa nak guna dia, nak rujuk, tentulah manusia tadi yang lebih khusus pada perbahasan yang kedua. Wallahu ta'ala alam. Ya, terima kasih Ustaz. Sama. Ada soalan lain? Ya Jumaat, satu soalan Ustaz ya pada Jumaat. Jemaah. Ada apa-apa soalan? Jika tiada, kita sambung besok ya Ustaz ya. Ya, kita sambung besok insya-Allah untuk siri yang berikutnya. Nanti saya akan berikan link Zoom untuk kelas besok pagi. Boleh buat hibahan kepada rakan-rakan yang lain ya. Walaupun tak ada dalam grup, tapi kalau nak hibahkan orang lain pun boleh. Tidak ada halangan apa-apa. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga Allah memberkati pengisian kita pada pagi ini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Sama-sama. Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.